Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinah Rahanisa binti Muhammad Wazir. Secara ringkas mengenai pengenalan, umum mengetahui bahawa dunia kini lebih memfokuskan mengenai jihad dan terorisme sehingga kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Pemerintah barat seperti Bush Junior telah memutuskan bahawa jihad dan terorisme dalam Islam merupakan satu fahaman yang wajib dilaksanakan dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Malah, sikap prejudis barat terhadap Islam jelas kelihatan sehingga mengiktiraf Muslim sebagai pengganas, Islam agama kekerasan dan umat Islam sebagai fanatisme. Sehingga kan segelintir daripada mereka telah menuduh Nabi SAW sebagai pengganas sehingga keganasan itu sebati dengan Islam. Oleh yang demikian, sekiranya masyarakat tidak memahami ajaran Islam yang sebenar-benarnya, sudah pasti mereka akan keliru antara jihad dan terorisme sehingga menganggap jihad ini termasuk dalam kategori membunuh dan lain-lain terhadap golongan kafir. Seterusnya, kita beralih kepada pengertian jihad menurut perspektif maqasid syariah. Dari segi etimologinya, istilah jihad ini berasal daripada kata jahada yujahidu jihadan. Menurut Ibnu Mazur, dalam kitab Lisan Al-Arab, mengatakan jihad merupakan perang dan berjuang sebaik mungkin di jalan Allah, qatala wa jahada fi sabilillah. Dalam mazhab Syafi'i khususnya, para ulama telah bersepakat mendefinisikan jihad adalah memerangi orang-orang kafir demi kejayaan Islam. Di samping menentang nafsu dan syaitan dikira satu jihad. Dalam maqasid syariah, terdapat 5 perkara asas yang perlu dijaga dalam daruriyat sehingga digelar sebagai daruriyat al-khams. Yang pertama adalah mesti menjaga agama, yang kedua mestilah menjaga nyawa, yang ketiga adalah menjaga akal, yang keempat haruslah menjaga harta dan yang kelima perlulah menjaga keturunan. Malah istilah jihad ini berkait rapat dengan daruriyat al-khams demi kemaslahatan hidup Muslim khususnya. Namun boleh timbul masalah sekiranya masyarakat ini tidak faham mengenai menjaga nyawa sehingga timbulnya fitnah antara satu sama lain. Contohnya, seorang Muslim dituntut berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menumpahkan darah orang-orang kafir yang memerangi Islam khususnya. Seterusnya, menurut Said Qutb telah menjelaskan bahawa tertegaknya jihad ini adalah untuk mewujudkan perdamaian umat Islam daripada terus dizalimi, untuk mengembangkan dakwah Islam, mudah untuk terapkan hukum-hukum Islam sekaligus keadilan dapat ditegakkan di seluruh dunia. Pada masa yang sama, istilah jihad ini tidaklah hanya dikhususkan dengan peperangan semata-mata. Sebaliknya, istilah jihad ini mempunyai pelbagai maksud, merangkumi ibadah zahir dan batin. Bahkan, ulama fiqh telah membentuk jihad ini kepada 3 yang utama, iaitu dengan memerangi musuh Islam, melawan hawa nafsu maupun jihad terhadap diri sendiri. Oleh yang demikian, selain daripada berperang, melawan hawa nafsu, jihad-jihad lain seperti jihad dalam bentuk ilmu, jihad ekonomi, jihad persaudaraan maupun jihad dalam berpolitik selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Antara contoh jihad dengan ekonomi adalah dengan menyumbangkan harta secara kebaikan sehingga menggapai redha Allah SWT. Tujuan jihad harta ini mampu membasmi kadar kemiskinan di samping memperoleh rezeki yang baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Oleh itu, sebagai umat Islam, hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam mengembangkan dan meluaskan lagi jihad Islam ini di seluruh dunia selari dengan syariat Islam. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, dalil Al-Quran dan hadis berkaitan jihad. Lafaz jihad disebut sebanyak 41 kali di dalam Al-Quran dan 27 daripadanya merupakan kata kerja dan selebihnya adalah kata nama. Perbezaan lafaz jihad dalam bentuk kata kerja dan kata nama ini membuktikan jihad bukan sahaja didefinisikan sebagai perang dengan mengangkat senjata, malah jihad juga melibatkan jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu, jihad dakwah dan sebagainya. Dalam Al-Quran, perang dengan mengangkat senjata menggunakan perkataan Al-Qital atau Al-Harb. Di samping itu juga, ayat jihad yang turun di Mekah tiada satu pun yang menerangkan tentang jihad menggunakan senjata. Contohnya seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 52, maksudnya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Manakala dalam surah Al-Ankabut ayat 6, maksudnya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat 52 surah Al-Furqan meminta Rasulullah SAW agar tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir supaya menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Malah, baginda disuruh menghadapi mereka dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran
yang menceritakan kebatilan kepercayaan mereka itu. Manakala ayat 6 surah Al-Ankabut pula ditafsirkan sebagai usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh berjuang melawan kehendak hawa nafsu dan tetap taat dalam menjalankan perintah Allah. Hadis tentang perintah berjihad di jalan Allah ada disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang disukai oleh Allah. Maksudnya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, solat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Madinah, ayat tentang perang menggunakan perkataan qital seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, maksudnya diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dapat dilihat dengan jelas bahawa jihad yang disebut di dalam Al-Quran kebanyakannya adalah jihad secara umum seperti jihad mencari ilmu, jihad ekonomi, jihad politik, jihad dakwah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, segala bentuk jihad haruslah tujuannya kerana Allah. Tiada perselisihan ulama dalam kewajipan berjihad untuk mempertahankan diri dan negara. Di samping itu, jihad menyerang musuh pula bergantung kepada matlamat dan tujuan jihad yang sebenar. Sangat tidak tepat bagi seseorang itu meletakkan tujuan jihad adalah untuk meraih mati syahid semata-mata, menunjukkan keberanian, membunuh musuh dan seumpamanya. Hal ini kerana asas pensyariatan jihad adalah untuk meninggikan syiar agama Allah. Ini seperti yang terkandung dalam nas syarak seperti hadis Abu Musa al-Asy'ari yang berkata, maksudnya, seseorang Arabi telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang perang kerana ingin mendapatkan harta rampasan perang, dan orang yang berperang kerana mahu namanya dikenang, dan orang yang berperang kerana ingin diangkat kedudukannya. Siapakah antara mereka yang berperang pada jalan Allah? Jawab baginda SAW, siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimatullah, yakni agama Allah, maka itulah fisabilillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah. Saya akan menerangkan sedikit tentang isu terorisme, iaitu tentang perang antara agama. Jadi yang saya khususkan adalah tentang perang salib. Okey, pertama sekali kita tengok kepada pengertian perang salib. Jadi perang salib ni merupakan dinamakan sebagai The Crusaders, iaitu peperangan yang berlaku selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi daripada umat Kristian di Eropah kepada umat Islam di Asia, dan mereka menganggap bahawa umat Islam di Asia ni sebagai pihak penyerang. Jadi perang salib ni dimulai pada tahun 1095. Pada 50 tahun yang pertama, pasukan perang salib ni dia berjaya mendominasi peperangan dengan kekuatan umat Islam pada waktu itu sedang porak-poranda. Jadi antara sebab berlakunya perang salib ni adalah sebab faktor agama itu sendiri, iaitu pihak Kristian dia merasa tidak bebas untuk menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis sejak dinasti Seljuk. Jadi mereka ingin merebutnya dari dinasti Fatimiyah lah, bagi memudahkan mereka untuk pergi beribadah ke Baitul Maqdis. Jadi natijah yang kita dapat lihat kepada kekalahan yang berlaku pada perang salib ni, antara natijahnya Palestin yang merupakan salah satu daripada banyak wilayah telah menjadi sasaran daripada tentera salib. Jadi wilayah ini telah jatuh pada tangan tentera salib lah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi dia adalah salah satu daripada banyak komander yang mengetuai tentera Islam dalam menentang tentera salib dan berjaya merebut kembali Palestin daripada cengkaman mereka. Okey, seterusnya saya akan ceritakan sedikit tentang Perang Salib 1, 2 dan juga 3 yang berlaku pada 1096 sehingga 1192. Jadi pertama sekali pada Perang Salib yang pertama kita boleh lihat bahawa pasukan salib dia berangkat daripada yang diketuai oleh Govert von Boleyn untuk merebut Yerusalem. Jadi antara faktor utama yang mendorong kepada kekalahan umat Islam datangnya daripada pemerintah negara Islam, kerana mereka terlalu sibuk untuk mengurus masalah peribadi, perpecahan kuasa dan perebutan kuasa yang berlaku antara mereka. Jadi antara natijah yang berlaku dalam Perang Salib pertama ni,
negeri-negeri Islam telah jatuh pada tangan negara salib lah, dan ia menjadi impak yang sangat buruk lah kepada dan kejayaan yang besar bagi orang Kristian pada ketika itu. Jadi kita tengok pada Perang Salib yang kedua, iaitu kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu kemunculan Perang Salib kedua ni berlaku pada 1145 sehingga 1149. Dia adalah disebabkan oleh kejatuhan Edessa atau Aruha kepada umat Islam telah memberikan impak yang besar kepada tentera salib. Sebabkan Edessa ni adalah sebuah negara tentera salib. Jadi yang pernah diasaskan pada Perang Salib yang pertama, apabila jatuh dan dia telah merubah dan dapat ditakluki oleh umat Islam semula lah. Jadi dia telah memberi harapan baru kepada umat Islam untuk meneruskan lagi misi menakluki semua tanah umat Islam yang sebelum ini menjadi tebusan di tangan tentera salib. Jadi seterusnya pada Perang Salib yang ketiga, dia berlaku percubaan oleh Raja Kristian Eropah untuk merebut semula Baitul Maqdis daripada Salahuddin Al-Ayyub. Dan Perang Salib yang ketiga berlaku pada 1189 sehingga 1192 Masihi. Jadi semangat keagamaan telah mendorong Raja Henry II dari England dan Philip II daripada Perancis bersedia untuk melupakan persaingan mereka dan juga menamatkan konflik yang ada untuk melancarkan Perang Salib baru. Walaupun bagaimanapun, selepas kematian Henry pada tahun 1189, Perang Salib yang dipimpin oleh Raja Richard I de Lonhard mereka lebih bersemangat untuk mengambil semula bandar yang mereka takluki. Jadi bagi menyelesaikan masalah yang ada, mereka telah membuatkan perjanjian dan berjaya dimeneterai oleh kedua-dua pihak lah. Jadi daripada intipati perjanjian tersebut yang berlaku antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan orang Kristian ni, pertama, intipati perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis akan diletakkan di bawah kawalan Islam dan orang Kristian yang ingin melawat ke Baitul Maqdis tidak dibenarkan untuk membawa senjata bersama mereka. Itu adalah syarat yang ditentukan jika mereka ingin datang ke Baitul Maqdis. Jadi saya rasa saya akan bagi kepada kawan saya yang seterusnya lah untuk memberikan penerangan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan ekstremisme. Fahaman ini merupakan satu sikap atau perbuatan yang melampaui batas. Seperti yang kita tahu, ekstremisme adalah satu bentuk keyakinan yang sangat kuat sehingga mampu menimbulkan ancaman sama ada dari aspek keselamatan ataupun keharmonian sosial. Ada juga yang mengatakan bahawa ekstremisme ini berasal daripada perkataan ekstrim yang bermaksud melampau ataupun keterlaluan. Manakala ekstremisme pula adalah satu sikap yang melampau, fanatik maupun taksub terhadap sesuatu perkara. Kalau pelaku pula, apa kita panggil? Kalau pelaku ataupun orang yang buat ekstremisme ni kita gelar sebagai ekstremis. Okay. Bagi golongan-golongan ekstremis ni, dorang anggap bahawa selain daripada ISIS adalah perlu diperangi dan dianggap kafir. Maka mereka tidak akan teragak-agak untuk membunuh, memenggal atau melakukan apa sahaja kalau mereka ni tahu yang orang sekeliling dia tidak sehaluan dengan pendapat mereka. Terdapat beberapa isu terorisme dalam ekstremisme yang dapat saya petik. Yang pertama dari segi politik. Golongan ekstremis ni adalah satu golongan yang sangat taksub ataupun obses untuk bina sebuah pemerintahan dorang sendiri. Golongan ni, dorang sanggup buat apa sahaja untuk dorang pertahankan fahaman dorang atau matlamat dorang. Contohnya yang berlaku di Bali pada tahun 2002 yang mana telah berlaku pengeboman di 2 buah kelab malam
sehingga menyebabkan seramai 202 orang terkorban, termasuk 80 orang daripada warga Australia. Antara lain yang mereka lakukan adalah seperti pengoboman berani mati, menyembelih wanita dan juga anak-anak di Syria, dan juga memusnahkan harta awam. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan isu agama. Golongan ekstremis yang radikal, mereka berpegang dengan fahaman takfiri, yang mana fahaman ini adalah satu fahaman yang bagi dorang darah orang Islam itu adalah halal, dan dorang mau menyesatkan atau mengkafirkan orang-orang Islam. Antara contoh ekstremisme dalam agama adalah kesalahan dalam mentafsir potongan-potongan ayat daripada Al-Quran maupun hadis. Selain itu, mereka mentafsir jihad adalah mengangkat senjata dan berperang adalah sebagai salah satu cara untuk kita menegakkan agama Islam. Sedangkan dalam Islam, aspek ataupun maksud jihad ini sangat luas, bukan cuma untuk mengangkat senjata semata-mata. Golongan yang berpegang dengan ekstremisme ni juga dorang melakukan propaganda dan banyak lagi agar misi dan visi mereka ni dapat dicapai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan media sosial. Macam yang kita tahu, pada abad ini media sosial adalah sesuatu yang sangat penting bagi seluruh penduduk bumi, kerana segala perkara kini berada di hujung jari sahaja. Maka hal ini sebenarnya mampu untuk memudahkan lagi bagi kumpulan-kumpulan seperti ini untuk meluaskan lagi pengaruh dan ideologi mereka ke seluruh pelosok bumi. Golongan-golongan seperti ini akan menggunakan apa sahaja cara agar fahaman mereka ini dapat disebarluaskan. Antara contoh ekstremisme dalam media sosial adalah seperti yang berlaku pada tahun 2019, yang mana budak berusia 13 tahun telah melakukan radikalisme, dan di Jerman juga budak yang baru berusia 14 tahun telah dituduh merancang aktiviti keganasan di masjid. Hal ini disebabkan oleh pengaruh daripada media sosial yang mereka lihat. Terdapat banyak lagi contoh ataupun isu lain yang dapat kita petik dan dapat dilihat, namun perkara yang paling penting saat ini adalah untuk kita sama-sama berganding bahu, berganding tenaga dengan pihak atasan bagi menjernihkan pemikiran orang-orang di sekeliling kita agar masalah berkaitan dengan terorisme dalam ekstremisme dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafina binti Halipin akan menerangkan tentang isu-isu terorisme yang terdapat dalam Islamofobia. Baiklah, sebelum saya terangkan tentang isu-isu terorisme yang terdapat dalam Islamofobia, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu definisi Islamofobia agar para pendengar dapat memahami isu-isu ini dengan lebih mendalam. Islamofobia didefinisikan sebagai fenomena yang menggambarkan ketakutan, kebencian dan prasangka terhadap agama Islam dan penganutnya. Istilah ini dia seringkali terkait dengan isu geopolitik dan tindakan terorisme yang dilakukan oleh sebahagian kecil individu yang menggunakan nama Islam. Di sini dapat kita lihat melalui menurut Muhammad Qobid Ainul Arif, dia mengatakan bahawa Islamofobia sebagai perasaan takut atau benci terhadap Islam. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1922 dalam esei oleh seorang orientalis bernama Etienne Dinet yang bertajuk L'Orient Bout del Occident. Manakala, menurut pelapor khas PBB mengatakan bahawa Islamofobia ini ialah suatu permusuhan dan ketakutan yang tidak beralasan terhadap Islam. Hal ini disebabkan oleh sikap kebencian atau ketakutan terhadap umat Islam atau sebagian besar dari mereka.
Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang isu-isu terorisme yang terdapat dalam Islamofobia. Isu-isu terorisme dalam Islamofobia ni dia telah memberi kesan yang negatif kepada imej Islam lah. Iaitu isu yang pertama yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan isu media terhadap Islamofobia. Dalam isu ini, media sangat memainkan peranan yang penting bagi membentuk pemahaman masyarakat tentang isu-isu termasuk Islamofobia. Media barat semakin cenderung untuk mengambil pendekatan terhadap sesuatu peristiwa, terutama yang melibatkan masyarakat Islam. Pengaruh media termasuklah fitnah dan tohmahan yang diterima oleh masyarakat Islam, yang menyebabkan mereka terpaksa menanggung beban ketidakadilan dan persepsi negatif masyarakat dunia. Sebagai contoh, serangan dan pengeboman di Paris pada 13 November 2015 yang sering dikaitkan dengan Islam secara keseluruhan dan ia menyebabkan meningkatnya pandangan negatif umat Islam. Isu media yang merosakkan ini telah memberi kesan yang besar kepada persepsi dan pemahaman umum tentang Islam. Oleh itu, adalah penting untuk media barat bertanggungjawab dalam menyampaikan berita dan maklumat berkaitan Islam secara objektif dan bertanggungjawab bagi mengelak penyebaran yang negatif dan Islamofobia yang tidak berasas. Isu terorisme dalam Islamofobia juga dapat dilihat melalui insiden yang menafikan hak orang Islam untuk berpakaian. Contohnya, dalam pertandingan renang di Kompleks Sukan di Selangor. Perbuatan ini dia bukan sahaja perbuatan yang merendahkan martabat, tetapi juga dia mewakili penafian hak asasi seseorang individu untuk mengamalkan agama mereka. Keadaan ini seolah-olah wabak yang semakin berleluasa dan menjejaskan pemikiran umat Islam. Isu yang kedua iaitu isu politik dan perundangan terhadap Islamofobia. Isu politik dan perundangan mengenai Islamofobia yang mencerminkan suatu persepsi kebencian dan keraguan terhadap Islam yang dimanifestasikan melalui tindakan dan keputusan politik serta perubahan dalam perundangan. Sebagai contoh, di Switzerland, iaitu mereka mengadakan kempen anti-Islam yang diketuai oleh Daniel Streich yang telah mengakibatkan pencabulan hak asasi umat Islam. Akhirnya, undang-undang telah diluluskan untuk melarang pembinaan menara masjid. Hal ini mengakibatkan satu perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi umat Islam di Switzerland telah berlaku. Seterusnya, contoh lain ialah isu gerakan anti-Islam yang dipimpin oleh ahli politik Belanda Geert Wilders yang menggunakan retorik anti-Islam untuk mendapatkan populariti dan sokongan politik sahaja. Semua ini menimbulkan persepsi bahawa Islam dianggap sebagai agama yang diguruni oleh masyarakat bukan Islam akibat daripada akta perundangan yang penuh kontroversi ini. Dalam hal ini, kuasa politik dan perundangan di negara-negara tertentu telah membawa kepada penindasan Islam tanpa mengambil kira kebaikan masyarakat Islam. Adalah penting untuk menangani isu ini dengan pendekatan yang adil dan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan, kesesamaan dan toleransi antara agama dan masyarakat. Isu yang ketiga iaitu isu protes dan keganasan terhadap Islamofobia. Islamofobia mengakibatkan protes dan tindakan keganasan atau jenayah yang memudaratkan umat Islam. Salah satu contoh yang menarik ialah penerbitan kartun menghina Nabi Muhammad oleh Kurt Westergaard di Denmark, yang merupakan ungkapan Islamofobia melalui medium kartun dan peristiwa membakar Al-Quran selama 9 bulan bermula September 2010 hingga April 2011 di Amerika, termasuk kempen membakar Al-Quran yang diterajui oleh pendiri Terry Jones yang menunjukkan terdapat protes yang berpunca daripada kebencian terhadap Islam. Seterusnya, tindakan keganasan juga berlaku akibat Islamofobia. Sebagai contoh, kes penembakan seorang Muslim selepas mendirikan solat Jumaat di Nevada, penahanan seorang Muslim yang sedang menunaikan solat di tempat letak kereta oleh polis, dan pembunuhan kejam Marwa El-Sharbini di Mahkamah Keadilan di Dresden. Ini menunjukkan bahawa semuanya mencerminkan kesan yang negatif kebencian yang tidak terkawal berlandaskan Islam. Semua ini menunjukkan bahawa Islamofobia bukan sahaja mewujudkan ketidaksamaan dan ketegangan sosial, tetapi juga boleh mengakibatkan tindakan protes dan keganasan yang memudaratkan. Oleh itu, untuk menangani isu ini, masyarakat perlu bekerjasama untuk memahami dan menghormati perbezaan antara agama dan budaya serta menggalakkan dialog dan toleransi sebagai cara untuk memupuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni.
Kesimpulannya, falsafah jihad adalah konsep yang lebih dalam dan luas berdasarkan pemikiran Islam yang mengandungi dimensi spiritual, moral dan fizikal. Jihad dalam Islam tidak hanya terarah kepada perjuangan fizikal atau ketenteraan, tetapi juga pada perjuangan rohani untuk memperbaiki diri sebagai hamba Allah. Jihad adalah konsep yang kompleks dalam Islam dan sangat memerlukan pemahaman yang betul bagi menghindari salah faham dan stereotip yang tidak betul terhadap konsep jihad itu sendiri. Oleh itu, segala bentuk jihad adalah bersesuaian dengan konteks kehidupan masyarakat hari ini. Jika jihad yang melibatkan senjata semata-mata adalah bentuk jihad yang sebenar, ia adalah pemahaman yang salah. Islam memerintahkan umatnya untuk berjihad dalam banyak perkara. Malah, jihad mencari ilmu dan memberi harta ke jalan Allah hukumnya adalah fardu ain dan jihad berperang adalah fardu kifayah. Jelas di sini apa bentuk jihad jika dilakukan ikhlas kerana Allah, sudah pasti pahalanya lebih besar dan usahanya diterima Allah.